Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita sama-sama menyambung lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Sebelum kita mula ni, minta komen daripada ikhwah dan asatidah kalau suara ataupun rakaman ini terputus. Siaran ini terputus ataupun tidak jelas, tolong maklumlah sebab nampaknya capaian wifi ni tak berapa kuat di sini. Okay. Kalau okey, kita boleh teruskan insya-Allah. Kita sambung pada muka surat yang ke-106. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi katanya di sini kita berhenti pada fa'in qulta. Fa'in qulta. Jika kamu kata hadha at-taqriru lam yu'lam minhu nafyul kamil muttasili fi sifati. Katanya huraian ini tidak dapat difaham, tidak dapat diketahui daripadanya penafian kamuttasil pada sifat. Aku maksudkan wahdataha, wahdah. Apa dia? Makna sifat itu satu, kesatuan sifat. Sifat itu satu. Aku maksudkan wahdataha wa adama ta'addudiha, dan tidak berbilangnya sifat. Bi alla yakuna lidzati qudratani, dengan bahawa tidak ada bagi zat itu dua kudrat. Wa iradatani, dan dua iradat. Ila akhir sab'i, sehingga akhir sifat ma'ani yang 7. Jadi fayaqtadi dzalika, maka memberi faham demikian itu adama akhdhihi min dalil musannif, bahawa itu tidak mampu diambil, tidak dapat difaham daripada dalil yang dikemukakan oleh musannif. Wa yaqtadi dzalika, dan reti daripada demikian itu bahawa itu tidak dapat diambil faham daripada dalil musannif. Mana ni? Ini juga perlu kita ingat pada perbahasan sebelum ni. Bila musannif kata dalil itu yang disebut di sini, mana tadi? Okey, ni. Taqaddama anna wahdaniyata tastalzimu khamsata asya'. Situ kan? Jadi apa dia di sini? Wa yumkinu akhdhu dhalika min kalamil musannifi bi an yuqal law lam yakun wahidan bi an kanat zatuhu al-aliyatu murakkabatan min ajza'in. Ni apa ni? Ini kam muttasil fi zat. Au kana laha nazir. Ini kam munfasil fi zat. Au ittasafat zatuhu bimisli sifatiha. Ini kam munfasil fi sifat.
au kana thamma mujidun siwahu. Jadi ada berapa tu? Ada 4 sahaja. Yang tidak disebut di sini ialah kam muttasil fi sifat. Nampak? Kam muttasil fi zat ada di sini. Kam munfasil fi zat ada. Kam munfasil fi sifat ada. Lepas tu kam munfasil fi af'al ada. Jadi dia kata faham 5 tapi disebut 4. Sebab itu datang i'rab di sini dia kata fa in qulta hadha taqriru lam yu'lam minhu nafyul kamil muttasil fi sifat. Aku maksudkan wahdataha, sifat itu satu, wa adama ta'addudiha, dan tidak berbilang sifat, bi an la yakuna lidzati qudratan, dengan bahawa tidak ada bagi zat itu 2 kudrat, wa iradatan, dan juga 2 iradat, ila akhir sab'i, sehingga akhir sifat makni yang 7. Fayaqtadi dhalika, maka memberi faham demikian itu adama akhrihi min dalil musannif, bahawa itu tidak dapat diambil faham daripada dalil musannif. Okey, jelas kan? Maka bila i'rabnya begitu, qultu, aku jawablah, lamma kana yu'khadhu minhu wahdaniyatu, apabila tatkala adalah difaham daripada dalil musannif itu wahdaniyatu sifatai ta'thir, esanya kedua-dua sifat taksir, wahdaniyata sifatai ta'thir. Sifatai taksir ni asal sifatai ni diidhafat, maka dibuang nun. Wahdaniyatu sifatai taksiri dapat difaham esanya dan satunya kedua sifat taksir. Apa sifat taksir? Aku maksudkan al-qudrata wal iradata faqat. Kudrat dan iradat sajalah. Liluzumi, kerana apa? Kerana lazim tamanu'in fihima. Kerana melazimi berlaku tamanu' pada kedua-duanya. Dalil tamanu' yang telah kita bincangkan dulu. Mana kalau ada di sana 2 kudrat daripada 2 Tuhan, maka sama ada berlaku dua-dua atau tak berlaku dua-dua, atau berlaku salah satu. Lazim kesemua andaian itu lazim lemah Tuhan yang membawa kepada tidak ada wujud alam ini. Duna ghairiha, tidak pada selain daripada keduanya, daripada iradat, kudrat iradat, min baqiyatis sab'i, daripada baki sifat ma'ani yang 7. Idla mani'a min ta'addudiha, kerana tidak ada mani', tidak ada penghalang daripada berbilangnya aqlan, pada akal. Dari kerana itu lamma kana yu'khadhu minhu lam nata'arrad lam yata'arrad ke lam nata'arrad. Tengok kalau nuskah biasa maklum. Lam nata'arrad lahu fi taqriri dhalika, maka kami tidak membentangkan pada huraian demikian fi taqriri dhalika dalil, pada menghuraikan dalil tersebut. Okey. Kemudian katanya wa wajhu akhdhi wahdaniyatil iradati minhu, dan wajah dapat difaham wahdaniyatil iradah, esa dan tunggalnya satu sahaja iradat itu daripada dalil musannif, ma'a anna al-ajza al-lazima wal hal, lemah yang menjadi lazim litamanu' bagi dalil burhan tamanu' itu didul kudrah, itu lawanan kepada kudrat, lawan kepada kudrat. Al-ajzu itu yang mana kita dalam perbincangan dalil kita kata mustahil berbilang tu sebab bawa kepada lemah. Yang mana lemah itu dalam perbincangan yang menjadi lazim kepada tamanu' itu lawan kepada kudrat. Lal iradati ay laisa diddul iradah, bukan dia lawan kepada iradat.
Jadi kok mana tu? Ini kata wajah. Wajah diambil faham wahdaniyah. Esa pada iradat itu. Annahu, bahawa sesungguhnya. Lau ta'attalat al-iradatu. Kalau jadi ta'attalat. Jadi batal. Jadi tak belang, apa, jadi lupus iradat. Ta'attalat maknanya tak rosak iradat. Jadi tak berkesan iradat. Iradat tu tidak berkesan. Iradat tu tak ada lah. Jika terbatal iradat bisababi ta'addudiha, dengan sebab apa? Dengan sebab berbilang. Al-muaddi, yang membawa litamanu' juga. Yang membawa kepada tamanu'. Bertentang-tentangan tadi. Dalil tamanu' yang kita sebut sebelum ni. Kalau begitu, la ta'attalat. Ni la ta'attalat al-qudratu, nescaya juga akan terbatallah kudrat. Sebab iradat sama je. Kalau iradat berkehendak, ada berbilang iradat. Satu iradat nak buat, satu iradat tak mau buat. Jadi akan berlaku tamanuk jugalah. Satu iradat nak buat, satu iradat tak mau buat. Itu kalau bertentangan. Kalau sama pun sama, dua-dua nak buat. Jadi dua-dua jadi dengan iradat mana satu? Kehendak mana yang menyebabkan jadi perkara tersebut? Jadi ala kulli hal, walhasil semua masalah membawa kepada lemah. Lemah Tuhan apabila berbilang iradat. La ta'attalat al-qudratu, nescaya akan jadi batal dan tidak berfungsi juga kudrat. Walau ta'attalat, dan kalaulah ta'attalat al-qudratu, kudrat jadi terbatal, tidak berfungsi, la lazimal ajzu, lazimlah oleh lemah. Maka lazimlah oleh lemah al-mustalzimu ma marra, yang mana lemah ini yang melazimkan barang yang telah lalu. Apa barang yang telah lalu? Min. Ni dia bayang dah ni. Ma marra, min, bayang bagi ma. Min adami wujudi syai'in minal alami, daripada tidak ada sesuatu daripada alam ini. Gitu. Okay. Itu wajah pengambilan faham bahawa berlaku wahdaniyah, wajib wahdaniyah pada iradat juga. Au yuqalu, atau boleh dikatakan, al-muradu bi akhdhihi minhu, yang dimaksudkan akhdhihi, fahamnya syarih daripada kalam musannif itu, anna dalilat tamanu'i, bahawa dalil tamanu' itu yajri fiha, dalil tamanu' itu berjalan padanya ala takdiri ta'addudiha, atas andaian berbilangnya. Berbilang iradat juga. Kama yajri fil kudrah, sebagaimana berjalan berlaku pada kudrat. Maka samalah. Jadi boleh faham juga di situ. Dalil tamanuk itu berlaku juga pada iradat, atas takdir berbilang iradat itu sebagaimana berlaku berjalan pada kudrat. Wa in kana, walaupun, wa in kana lazimu inda ta'attuli ihdal iradataini, walaupun lazim ketika batalnya salah satu dua iradat itu, lazim apa? Wujudu diddiha, oleh ada lawangnya. Lazim daripada batal salah satu iradat. Kalau ada dua iradat, lazim daripada batal salah satu tu, maknanya isbat lawang dia lah. Ada wujud satu lagi. Okey. Makna apa dia? Wahwal karahah, iaitu tak mahu. Karahah, tidak ingin. Al-muaddi, yang membawa ila adami wujudi syai'in minal alami, yang juga membawa kepada tidak akan ada sesuatu daripada alam. Biwasitati ma marra, dengan perantaraan barang yang telah lalu. Ma marra, la wujudil ajiz, apa ni? Ma marra, la wujudu, ada biwasitati ma marra, biwasitati
adami wujudi syai'in minal alam biwasitati ma marra. La wujudil ajzi, bukan dengan adanya lemah itu. La sini Jadi bawa kepada tidak wujud alam itu dengan cara mana? Dengan cara bahawa satu nak buat alam, satu tak mau buat. Maka lazim bila tak berlaku, tak buat, tak jadilah, maka tidak akan terhasil dan tidak akan wujud sesuatu daripada alam itu. La wujudil ajzi, bukan dengan cara adanya lemah, bukan dengan cara berlaku dan adanya lemah pada zat. Sebab lemah itu khusus pada perbincangan kudrat, sebab ilawan bagi kudrat kan. Bawa kepada tidak berlaku sesuatu daripada alam. Itu perbahasan kudrat. Tapi perbahasan iradat ini, dia membawa kepada tidak wujud suatu daripada alam biwasitati ma marra, dengan wasitah barang yang telah lalu, iaitu ada karahah, lawan kepada iradat tu, tidak ingin. Bila tidak ingin tak akan ada lah. Bukan dengan cara bukan la ai al-muaddi ila adami wujudil alam la biwujudil ajzi, bukan dengan cara adanya lemah. Okey. Satu. Kemudian lagi dia kata wa yumkinu an yustadalla, boleh juga dibuat dalil ala adami ta'addudis sifati. Dibuat dalil atas tidak berbilangnya as-sifati ghairil mu'athirati, yang bukan dari bentuk, bukan dari jenis sifat yang memberi kesan. Sifat-sifat lain. Sifat yang ta'thir ni kudrat dengan iradat lah. Yang bentuk fungsinya, fungsi memberi kesan. Jadi selain daripada itu, bagaimana? Dia kata boleh juga kita membuat dalil atas tidak berbilangnya sifat selain daripada sifat mu'assirah. Contoh, kas-sam'i wal basari, seperti sifat sama' dan basar, wal ilmi wal kalami, sifat ilmu dan kalam itu. Boleh dengan cara apa? Bi'anna, dengan bahawa sesungguhnya, bi'anna ma'muruna bi'adami ithbati ta'addudi al-qadim, bahawa kita disuruh supaya tidak mengisbatkan, jangan mengisbatkan berbilang qadim, ma'amkana, semampu boleh. Pada asasnya kita dalam wahdaniyah mengesakan, jadi kita membilang esa lah. Nampak tak? Semampu boleh, kita tak boleh nak mengisbatkan, tak boleh nak menyatakan lebih daripada satu. Kerana satu tu memang daruri bagi wujud, lebih pada itu perlu pada dalil. Maka dalil tidak ada, maka kekallah dia dengan satu, dengan esanya. Jadi kita disuruh supaya tidak membawa kepada, tidak mengisbatkan berbilang qadim, semampu boleh. Wa innama athbatna sifati, hanya sahaja kami sabitkan sifat al-madhkurati, yang tersebut itu, lid-darurati, kerana darurati, kerana terpaksa. Sebab apa terpaksa? Bukan makna apa terpaksa, kerana Quran sebutlah. Jadi nampak macam dia guna dalil Mu'tazilah lah ni, yang menafikan sifat ma'ani. Jadi hujah Mu'tazilah itu pada sebahagian aspeknya kena dari segi dilarang berbilang ta'addudul qudama itu. Ta'addudul qudama itu mustahil. Bahkan kita diiktikad disuruh supaya jangan iktikad berbilang qadim. Jadi aspek yang hujah Mu'tazilah berbilang qadim tu kita terimalah. Namunnya mereka memahamkan dengan makna ma'ani berbilang pun menunjukkan qadim tu berbilang juga, menunjukkan kepada ta'addudul qudama juga. Padahal tak ada apa yang membawa kepada ta'addudul qudama dengan berbilangnya sifat. Sebab tu di sini musannif pun kata kita disuruh dengan tidak mengisbatkan berbilang qadim ma'amkana. Dah kita isbatkan sifat tu, wa inna ma athbatna sifati al-madhkurata,
Kami isbatkan as-sifatil madhkurata, sifat-sifat yang tersebut lil darurati, kerana darurah. Ada ayat, ada hadis yang menyebut, maka kita isbatkan. Fa idzan tafatid daruratu, apabila intafat. Nuskhah ni tulisan tak apa jelas sangat, nak dhaif sangat tulisan. Apabila ternafilah darurah, keperluan tu, tak ada keperluan, raja'na lil asli, maka kembalilah kita kepada asal kaedah. Wa huwa annal qadima, bahawa yang qadim wahidun, satu sahaja. Bila begitu, tak ada keperluan, kembali asal lah. Kembali asal makna mengisbatkan qadim tu satu aja. Fayakunu lahu sam'un wahidun, maka Tuhan pun sam'nya satu. Wa basarun wahidun, basar pun satu. Hakadha, dan demikianlah. Idla darurata naltaji'u ila ta'addudiha, kerana tidak ada keperluan, tak ada sesak, tak ada perlu pun yang naltaji, yang kita nak bergantung, kita nak pergi, untuk kita nak bergantung kepada nak kata dia berbilang, ila ta'addudi dzalik. Tak ada keperluan untuk kita ambil pandangan yang mengatakan berbilangnya sifat tersebut. Okay. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, wa dalilu wahdati jami'is sifati, dan dalil esanya satunya sekalian sifat itu, annaha, bahawa sesungguhnya, annaha law ta'addadat, kalau berbilang, kalau sifat tu berbilang, fa imma an tata'addada bi ta'addudi muta'allaqatiha, sama ada dia akan berbilang dengan berbilangnya muta'allaq dia, tempat takluk dia, aula, ataupun tidak, aula. Okey, tengok ni dalil dia macam mana. Dia kata, kalau dalil sifat itu mesti satu, kalau sifat itu berbilang lebih pada satu, apa akan jadi? Sama ada dia berbilang tu dengan berbilang tempat takluknya, ataupun tidak, tak berbilang tempat takluk. Okey, fa in kana al-awwalu, kalau yang pertama dia itu berbilang dengan berbilang tempat takluk dia, benda yang duduk bawah taklukan dia, bila begitu lazima an yadkhula fil wujudi sifatun la nihayata laha adadan, nescaya akan masuklah dalam wujud ini, akan berlakulah pada wujud la darurata la darurata talji'u, gitulah. La darurata talji'u, tidak ada keperluan yang mendesak kepada berbilangnya. Situ talji'u. Ya, betul. Jadi talji'u, darurah yang mendesak kepada berbilangnya. Okey, terima kasih. Mana tadi? Ada titik semua tu. Tengoklah. Huruf pun tak jelas sini. Okey, tengok kembali balik. Kalau yang pertama, andai kata berbilang, maka dengan akan berbilanglah juga tempat takluk dia. Kalau begitu, maka lazimlah akan masuk dalam wujud ini, berlaku dalam wujud ini sifat yang tidak ada kesudahan baginya pada bilangan. Yalah, sebab apa yang berlaku tidak berhenti ni, sentiasa berlaku, tidak putus-putus berlaku. Maka bila berlaku tak muta'allaq dia, tidak ada kesudahan, dan kita kata bila begitu sifat pun tak ada kesudahan jugalah, maka akan masuk dalam wujud ni sifat yang tidak ada kesudahan baginya. Waddukhulu fil wujudi, dan masuk dalam wujud sesuatu itu, yaqtadi, memberi faham, tamyizad dakhili fi nafsihi, memberi faham bahawa membezakan ad-dakhil fi nafsihi, yang masuk pada dirinya. Okey, nak kata hak masuk tu mestilah
terbeza daripada yang tidak termasuk. Jadi ad-dukhul fil wujud, masuk dalam wujud itu, yaqtadi tamyiz ad-dakhili fi nafsihi, memberi faham mesti terbeza yang masuk pada dirinya. Okey, satu. Wa adamun nihayah, dan tidak ada kesudahan, yaqtadi, memberi faham adamat tamyiz, tidak ada perbezaan. Bila kita kata wujud itu, masuk dalam wujud ni benda tak ada kesudahan. Apa? Jadi bila kata nak masuk dalam wujud, makna benda tu tertentulah baru ada dalam wujud ini. Tak? Takkan ada dalam wujud ni benda yang tidak ada kesudahan, infinity. Tak? Tentulah dia benda yang tertamyiz antara benda itu termasuk atau tak termasuk. Okey. Tapi bila kita kata yang tidak ada kesudahan, memberi faham bahawa tidak ada terbeza. Benda yang masuk dengan tak boleh masuk tak ada terbeza. Sebab dia tak ada sudah. Apa yang berlaku? Masuk dalam wujud memberi reti tamyiz. Benda yang masuk daripada benda yang tak boleh masuk. Kemudian tidak ada kesudahan itu memberi faham tidak ada tamyiz. Jadi tamyiz yang tidak tamyiz. Apa berlaku? Wa dzalika tanaqudun. Itu dia pertentangan. Berlaku ijtima'u diddain. Tanaqud lah. Tadi kata masuk dalam wujud, faham daripada masuk wujud, maknanya dia itu benda tertentulah. Tapi bila kata tak ada kesudahan la nihayata, maka kita tak boleh nak tentukan. Tadi kata tertentu, tiba-tiba tak boleh nak tentu, maka itu tanaqud. Okey. Wa in kana tsani, itu kalau yang pertama. Mana? Akan berbilanglah sifat dengan berbilangnya tempat takluknya. Wa in kana tsani, jika adalah yang kedua, mana? Tidak berbilang tempat takluknya. Makna sifat banyak, tapi muta'allaq tak mesti banyak. Sifat saja banyak. Muta'allaq dia tak mengikut sebanyak sifat tersebut. Wa in kana tsani lazima tarjihu ba'dil a'dadi. Maka lazim oleh tarjih, memberatkan sebahagian bilangan. Okey. Jadi kata sifat tu boleh jadi banyak, tapi muta'allaq dia tidak sama, muta'allaq dia tidak berbilang. Tidak bilang maksud apa? Tidak berbilang maksudnya tidak sama banyak dengan sifat tu lah. Maknanya boleh jadi ada had ataupun bilangan tertentu. Sebab yang pertama tadi muta'allaq dia la nihayata laha kan. Sekarang ni kalaulah tidak berbilang, muta'allaq tak berbilang, tapi sifat saja berbilang, apa akan berlaku? Akan berlaku tarjih ba'dil a'dad, memberatkan dan terberat sebahagian bilangan. Jadi banyak mana kita nak tentu? Siapa yang menentukan hak masuk dalam wujud tu banyak ni, tak banyak daripada tu? Nampak tak? Jadi lazim tarjih ba'dil a'dad ka'asyaratin, seperti 10. Ala ba'din ay ala ba'din akhar. 10 saja katakan. Dah, siapa yang nak menentukan 10 saja? Kenapa 10? Tidak 9, tidak 11, tidak 1, tidak 2. Jadi berlaku tarjih. Jadi pihak mana yang nak mentarjihkan tu? Pihak mana yang nak mentarjihkan? Okey. Maka fayaftaqiru, berhajat, ila ta'yini ba'dihha, pada menentukan sebahagiannya, ila mukhassisin ay yahtaju ila. Fayaftaqiru, yaftaqiru ila mukhassisin, perlu kepada mukhassis yang nak menentukan bilangan tertentu yang masuk dalam muta'allaqnya itu. Tak? Jadi nak tentu banyak mana kudrat yang masuk, banyak mana sifat tersebut, siapa? Jadi kalau ini dalil apa ni? Dalil kita nak menolak hujah yang mengata sifat itu boleh berbilang. Okay. Jadi sifat itu boleh berbilang, andaian dia dua lah. Sama ada sifat itu berbilang yang tidak ada sudah. Dengan sebab banyaknya tak muta'allaq dia kan, maka sifat itu berbilang tidak ada sudah. Maka bila begitu akan masuk dalam wujud ini benda yang tak ada kesudahan. Padahal untuk masuk dalam wujud ni benda itu tertentu.
bila tertentu, tiba-tiba kita kata yang tidak ada kesudahan, maka itu berlaku tanaqud. Faham? Yang keduanya, jadi berbilang dengan berbilang muta'alaq ataupun tidak. Ataupun tidak berbilang mana? Berbilang yang bukan berbilang muta'alaq dia. Maksudnya berbilang yang tertentu. Berbilang yang tertentu. Tadi berbilang yang tidak ada kesudahan tu. Sekarang ni berbilang yang tertentu. Kita kata kudrat itu 2. Berbilanglah tu. Jadi, apakah justifikasi sebab kita nak kata kudrat 2? Kenapa 2 dan tidak 2? Tidak lebih pada 2. Tidak 3, tidak 4. Bila berbilang saja, maka apa lebihnya satu bilangan pada bilangan yang lain? Sebab tu dia kata lazim tarjih ba'dil a'dad. Lazim oleh berat sebahagian, diberati sebahagian bilangan di atas bilangan lain. 2. Dan siapa yang tentukan 2 tidak 3? Bila begitu, fayaftakiru ila ta'yini ba'diha ila mukhassis. Maka berhajat kepada mukhassis yang nak menentukan bahawa sifat Tuhan tu 2 ataupun 3. Gitu. Wadhalika yastalzimu huduthaha, dan itu melazimkan baharunya sifat. Nampak tak tu? Ini akliyah ni. Ini perbahasan akliyah ni. Tidak main daripada wujud luar, main pada andaian akal. Kalau begini-gini macam mana? Okay. Kaifa, bagaimana mungkin berlaku demikian? Wa qad taqaddama wujubu qidamiha. Sungguhnya telah terdahulu wajib qadimnya. Jadi bila andaian berbilang tu bawa kepada hudus, dia bersifat dengan baharu. Padahal kita dah sebut dan tegakkan dalil bahawa wajib bersifat dengan qadim. Habis. Wa'lam, ketahui oleh kamu, annama taqaddama. Kita baca lagi tepi ni. Wa'lam annama taqaddama. Kat mana ni? La nadhira lahu. Okey. Kita baca sikit ni. Wa'lam annama taqaddama, ketahui oleh kamu, annama taqaddama, barang yang telah terdahulu, hasilu takriri kalamil musannif, hasil khulasah huraian kalam musannif, ala wajhi tafsil, atas jalan tafsilan. Jadi apa yang telah disebut oleh Syekh Syarqawi sebelum ni, itu ialah huraian kepada syarah kalam musannif atas jalan perincian dan detail. Wa taqriruhu, dan huraiannya ala wajhil ijmal, atas jalan ijmal, atas jalan secara umum, secara borong, antakula, bahawa kamu kata, ni dia buat khulasah balik, al-ijmal ba'da tafsil. Antara uslub bayan ialah dia menghuraikan secara umum setelah dihuraikan secara terperinci. Al-ijmal ba'da tafsil. Okey, sebagaimana dibuat oleh apa? Dibuat oleh Sahibul Jurumiyah kan. Dia lepas bilang dia bincang tentang babul i'rab, alamatul i'rab, belakang tu khulasah, dia buat khulasah balik. Katanya apa? Lau lam yakun wahidan. Ni huraian secara umum atau secara keseluruhan, kita boleh himpunkan ni. Kalaulah Tuhan itu tidak satu, lakana lahu thanin, nescaya ada baginya yang 2. Lakin kaunuhu lahu thanin. Kaunuhu lahu thanin. Tetapi keadaan Tuhan tu ada baginya itu yang 2 selain daripada dia, muhalun, itu mustahil. Kenapa mustahil? Idh law kana lahu thanin, kalau ada bagi Tuhan yang kedua, la lazima ajzuhu, nescaya lazim oleh lemahnya Tuhan. Lakin luzumu ajzihi, tetapi lazim lemah itu muhalun, mustahil. Idh law kana ajizan, kalau Tuhan itu lemah, la lazima alla yujada syai'un minal alami, nescaya lazim tidak ada sesuatu pun daripada alam ini yang wujud. Lakin adamu wujudi syai'in minal alami muhalun, tetapi tidak wujud sesuatu daripada alam ini mustahil jugalah. Dengan apa mustahil? Dengan musyahadah, kita nampak dan kita
lihat, saksikan sendiri kewujudan alam ni. Maka fama adda ilaihi, apa yang membawa kepadanya, membawa kepada tak wujud alam ini. Wahuwa ajzuhu, apa dia yang bawa pada tak wujud alam ini, iaitu lemah Tuhan itu, muhalu, mustahil juga. Fama adda ilaihi, dan yang membawa kepadanya, kepada ajzihi tu, apa yang bawa kepada ajzihi, wahuwa kaunuhu lahu thanin, iaitu ada bagi Tuhan itu yang kedua, muhalun, mustahil juga. Fama adda ilaihi, yang membawa kepadanya, kepada mana, kepada ada dua bagi Tuhan itu. Apa yang membawa kepada ada dua, wahuwa adamu kaunihi wahidan, iaitu Tuhan tidak satu itu, muhalun, mustahil juga. Nampak dia naik undur satu. Setelah dia buat burhan, penafian, maka dia bila begitu lazimlah hak ni mustahil, maka sebelumnya pun mustahil, maka fathabata naqiduhu, sabitlah lawannya, apa dia, iaitu Tuhan itu satu, wahwal matlu, itulah yang dituntut. Okay. Maka fadzakara muqaddama syartiyatil qiyasil awal. Musannif sebut muqaddam syartiyah, syartiyah qiyas yang pertama. Mana? Ni tengok ni. Kita dah buat pada awal dah. Tengok sini. Lau lam yakun wahidan, situ. Lakana lahu thanin. Jadi musannif muqaddam syartiyatil qiyas al-awwal. Wa hazafat taliha, dan tali dia hazaf ma'a istisna, lakin kaunhu sani. Kat mana ni? Kat kalam Imam Sanusi lah. Tengok Imam Sanusi kata apa. Dia kata lau lam yakun wahidan tu. Jadi dia kata, Imam Sanusi kata lau lam yakun wahidan. Dia sebut syartiyah qiyas yang pertama. Ni lau lam yakun wahidan saja. Talinya lakana lahu sani tidak disebut. Mana disebut ni? Lau lam yakun wahidan la lazima alla yujada. Terus dia lazima alla yujada terus. Terus dia pergi ke sini. Nampak tak? Okay. Jadi dia musannif Imam Sanusi sebut muqaddam syartiyatil qiyasil awal wa hazafa taliha, tali dia tu dihazaf mana? Lakana lahu sani tu dihazaf. Nampak ni? Mana tali dia? Tali dia lakana lahu sani. Ma'al istisnaiyati, lakin kaunhu sani muhal tu juga dihazaf. Ini dihazaf juga. Wa hazafa muqaddam syartiyatil qiyas sani, muqaddam syartiyah qiyas yang kedua dihazaf juga. Wastisnaiyatahu, dan istisnaiyah dia dihazaf. Mana? Muqaddam qiyas yang kedua. Tengok ni. Qiyas kedua, law kana lahu thanin la lazima ajzuhu lakin luzumu ajzihi. Jadi yang dihazaf mana? Yang dihazaf ialah muqaddam qiyas yang kedua, iaitu law kana lahu thanin. Lagi istisnaiyah dihazaf, lakin luzumu ajzihi muhal. Wa dzakara taliha, disebut tali istisnaiyah yang kedua biqaulihi liluzumi ajzihi. Mana? Tengok sini. Ini suak sungguh ni. Suak sungguh ni. Nampak tak? Tapi ada teknologi, kita gunalah ni. Liluzumi ajzihi hina izin. Jadi disebut apa? Disebut tali qiyas yang kedua. La lazima ajzuhu, ni disebut. Nampak tak? Okey. Ila akhirih. Wa kadzal qiyasu ats-tsalitsu. Demikianlah juga al-qiyasu ats-tsalitsu kadzalika. Demikian seumpama itu. Dia buat macam mana? Hazafa muqaddam syartiyatihi, dihazafkan muqaddam syartiyah dia, dan istisnaiyatahu, dan istisnaiyah dia, wa dzakara taliha, dan disebut tali. Mana yang ketiga, yang kata yang apa nama ni, qiyas yang ketiga. Ni law kana ajizan, law kana ajizan la lazima alla yujada syai'un min al-alam lakin adamu syai'in muhal. Apa? Jadi dihazaf ni, dihazaf
apa nama ni, muqaddam dia. Lau kana ajizan la lazima alla yu la, lau kana ajizan, dia azah sini.